Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Fly me to the moon and we play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, Hai, saya Mu, Mani Lepasan SPM dan SPPN. Mehlah pakak kita sambung belajar di College Universiti Ecosains Malaysia UCAM, iaitu IPT milik Kan Risda, di mana ia menawarkan program pertanian, landscape, keusahawanan, IT dan pelbagai lagi. Semualah kita daftar pada hari ini di online www.ucam.edu.my. Bye. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. So, apa khabar semua? Apa khabar orang-orang Melaka? Apa khabar orang-orang Perak, Sabah, Sarawak, Penang, Kelantan? Okay, apa khabar orang Malaysia? Apa khabar orang Brunei? Apa khabar orang Thailand? Okay, kita ada ex-student kita, alumni kita daripada Brunei dan juga Thailand. Alright. Okay, so apa plan agaknya hari ni? Ada yang mungkin duduk rumah saja kan? Mungkin ada yang nak bersantai-santai dekat luar. Jangan lupa sambil santai-santai, sambil keluar jalan-jalan tu, saksikan live kita bersama dengan alumni terpilih minggu ni. Agaknya siapa tu? Semua orang dah tahu kan, insan hebat yang terpilih minggu ni kan? Alright. Okey, saya harap semua penonton boleh dengar suara saya dengan jelas lah. Kita tengok cuaca pun okey. InsyaAllah line kita pun okey kan. Alright. So, yang sedang bersama-sama dengan kita hari ni, boleh tak bagi sikit emoji love dekat saya? Boleh tak? So, kita kenapa harap-harap emoji love tu lah dapat menceriakan lagi mood kita di hari-hari Sabtu ni kan, sambil rehat-rehat bersama dengan keluarga yang tercinta tu. Okey, yang sedang bekerja, mungkin yang sedang bekerja termasuk kita punya jemputan hari ni sedang bekerja dekat site tu, okey. Dan juga yang lain yang bekerja tu kan, selamat bekerja, kerja baik-baik, moga Allah tambah lagi kan keberkatan rezeki semua kan. Okey, dan sambil-sambil kerja tu boleh saksikan kita untuk kita kupas isu yang tak kurang hebatnya minggu ni. Okey. So kita ada siapa hari ni? Kita ada Farwani. Okey, yang sedang menyaksikan kita. Okey, alright. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Pep Talk with Madam Safi, live session kita bersama dengan alumni Kolej Risda dan UCAM untuk kita sembang-sembang santai berkaitan motivasi perjalanan hidup yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Okey, minggu ni adalah minggu yang ke-11
Sorry, bukan 11. Minggu ni adalah minggu yang ke-12 Pep Talk with Madam Safi. Dan minggu ni kita nak bawakan tajuk kerja lasak di tapak binaan landscape. Apa ada hal? Bersama siapa? Bersama dengan alumni Diploma Pengurusan Landscape College Risda. Okey. Alright, so kita ada Salma Syazwana, kita ada Farawani. Hello, apa khabar? Alright, bagi saya emoji love ataupun emoji yang comel-comel tu kita ada Sharina Hasnul. Terima kasih Salma Syazwana bagi thumbs up dekat kita. Okay? Alright, orang hebat juga ni kan. Morning Madam Safi. Hi Madam Farah. Dan buat pengetahuan jemputan kita sebenarnya Madam Farah yang suggestkan jemputan kita minggu ni dan jemputan ni adalah special request daripada lecturer kita. Alright, okay. Alright, yang setia bersama-sama dengan UCAM setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang supaya apa yang kita nak kongsikan boleh memberi inspirasi kepada ramai orang di luar sana. Okey, kata Madam Farah, kerja lasak perempuan pun okey katanya. Betul. Sekarang ni kita tengok kepentingan peranan kaum-kaum wanita di tapak-tapak binaan kan. Kerja-kerja lasak ni wanita pun setanding lelaki. Okey, setanding lelaki dapat selesaikan kerja, dapat mengurus site dengan baik. Alright. Okey, jangan lupa untuk tag kawan-kawan ataupun tag jiran-jiran ke untuk supaya diorang alert lah perbincangan kita pagi ni bersama dengan alumni yang terpilih. Alright, pekerjaan, bila kita cerita pasal kerja dekat site kan, pekerjaan di tapak pembinaan ni sebenarnya semakin mendapat perhatian lah dalam kalangan kaum perempuan, kaum wanita-wanita kan. Walaupun kerjaya ni didominasikan oleh lelaki dan sedikit berisiko dari sudut keselamatan pekerjaan dan tapi kadang-kadang kelemahan wanita tu digembar-gemburkan dan kekuatan kita kadang-kadang tu dipandang rendah kan. So ada yang segelintir lah, saya tak cakap semua, mungkin ada segelintir yang tak percayakan kebolehan kaum wanita untuk bekerja dalam bidang yang lasak ni kan. Sebenarnya semuanya terletaklah di tangan kita untuk buktikan yang pengkritik kita ni salah. Kenapa kenapa? Sebab setiap orang, tak kisahlah lelaki atau perempuan, ada kelebihan kan dan juga kekuatan yang ada dalam diri masing-masing kan. Tak kisahlah sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay? Jadi dalam kerjaya dan kehidupan seseorang ni sebenarnya ciri-ciri paling penting yang perlu kita miliki adalah keseimbangan dan keazaman. Jadi bila ada dua ciri-ciri yang ada ni, ciri-ciri yang saya sebut ni ada dalam diri masing-masing, insya-Allah segala kerja walaupun ringan ataupun berat boleh kita laksanakan sebaik mungkin. Okey? Alright, dan saya menyaksikan kekuatan yang tak berbelah bagilah daripada seorang wanita dalam industri yang dikuasai oleh lelaki, dan beliau adalah alumni College Risda ataupun College Universiti Agroscience Malaysia yang semestinya amat memberi inspirasi. Okey, jadi apa kata kalau kita dengar kisah menarik daripada alumni Diploma Pengurusan Landscape Nurul Hayati binti Muhammad untuk kita kongsikan pengalaman Mek. Okey, dalam lapangan kerja lasak di tapak binaan. Okey, dipersilakan Mek. Alright, welcome to Pep Talk with Madam Safi. Terima kasih Mek kerana sudi meluangkan masa pagi ni. Mek, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Madam apa khabar? Sihat Alhamdulillah sihat Mek. Okay. Lama tak jumpa Madam. Ya betul, bertahun-tahun. Last grad tahun bila tu Mek? 2013. 2013, sekarang pun dah 2021. 21. Tahun dah tu kan? Around 7 tahun macam tu lah. Ya betul. Okey, macam biasalah. Boleh tak Mek, kita nak kenal-kenal dulu kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Boleh tak Mek cerita sikit latar belakang Mek. Kenapa panggil Mek ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
pertama kalinya saya sangat berterima kasih kepada Madam Safi, kepada lecturer-lecturer UCAM kerana menjemput saya. Saya sebenarnya agak terkejut dan masih sampai sekarang saya rasa macam sangat nervous. Tiba-tiba Madam call saya nak suruh saya nak join untuk pep talk ni. So saya rasa macam sangat sangat terkejut dan sangat berterima kasih lah. Nama saya Nurul Hayati binti Muhammad. Saya berasal daripada Kelantan. Berumur 29 tahun dan sekarang saya menetap di Selangor dan bekerja di Selangor lah. Saya bekerja di syarikat kontraktor landscape di Subang 2 dan saya punya site dekat Elmina Shah Alam. So kenapa orang panggil saya Mac? Sebabnya saya dulu saya sekolah teknik pertanian Cenor. Masa tingkatan 4 dengan 5 saya sekolah dekat Pahang. So bila saya sekolah dekat Pahang tu tak ramailah student daripada Pantai Timur, daripada Kelantan lah terutamanya. So bila tak ramai, so bila saya masuk sekolah tu, kawan-kawan semua dia cakap, apa kata aku panggil kau Mac je. So senang sebab kau orang Kelantan. So gelaran bagi orang Kelantan kan Mac. So nama panggilan Mac tu terbawa-bawa sampailah ke Kolej Risda. Okey. Sekarang orang masih panggil Mac lagi ke? Kalau kawan-kawan saya masa sekolah dan masa diploma memang akan panggil saya Mac. Tapi masa waktu saya belajar dekat UMS dengan kerja, orang dah tak panggil saya Mac lah. Saya pun dah segan nak suruh orang panggil Mac. So nama baru saya orang biasanya akan panggil Nurul atau Yati lah. Oh, Nurul atau Yati. Okey, tak apa kalau saya panggil Mac ke? Boleh. Tak ada Right. Okey macam biasalah setiap kali bila kita interview student alumni kita nak tahu ni kenapa Mac pilih Kolej Risda sebagai IPT pilihan Mac dan sebenarnya daripada mana Mac dapat tahu pasal Kolej Risda masa tu? Okey, kenapa saya pilih Kolej Risda ya? Sebenarnya Kolej Risda ni adalah pilihan kedua saya lah sebab masa sekolah dulu saya berimpikan, bercita-cita, saya cakap macam mana sekalipun saya nak kena sambung dekat Universiti Awam. Masa tu saya punya target saya nak masuk UiTM atau UPM lah. Masa dah habis SPM, saya ada apply UPU dekat UPM, UiTM dengan UPSI tak silap saya. So saya jadikan Kolej Risda ni adalah pilihan kedua saya lah. Macam mana saya boleh tahu Kolej Risda ni masa tu cikgu saya dia pergi lawatan dekat Kolej Risda, lepas tu dia bawa balik pamphlet. Dia cakap kolej ni bagus untuk siapa yang nak sambung pengajian dalam bidang pertanian kalau tak nak masuk Universiti Awam. Maksudnya kalau sebab masa tu saya ingat lagi kalau dapat, sebab masa tu result saya tak berapa cantik lah. Memang saya dapat 2A je. So masa punya matematik dengan bahasa Inggeris saya memang masa tu tak kredit. Saya dapat D. So tak lepas lah nak masuk UiTM. So saya cakap tak apa. Saya apply masuk Kolej Risda. Mana tahu saya boleh jump sebagai satu platform lah untuk saya bila saya nak sambung degree dekat Universiti Awam. So saya apply, saya dapat saya sebenarnya apply course pertanian dengan pertanian dengan pengurusan ladang. Tapi tiba-tiba saya dapat dapat pengurusan landscape, dapat kos pengurusan landscape. Masa tu saya punya pemikiran macam berbelah bahagilah. Saya cakap kenapa pengurusan landscape? Macam tak gah lah saya cakap. Biasa orang yang kerja landscape ni mesti lembik-lembik macam tanam bunga, kerja kat nursery saya cakap. So saya cakap macam bila orang sebut landscape je pasal pokok bunga kan? Ya betul. Masih sampai sekarang pun masih tanggapan orang pun bila orang cakap landscape, oh mesti kau tanam bunga kan. So saya rasa macam alah tak nak lah. Tapi tanggapan saya tu berubah bila saya dah masuk belajar dekat Kolej Risda, dah belajar landscape. So saya punya pemikiran saya dah berubah, dah meluas. Jadi daripada tak cinta tu jatuh cinta lah dengan landscape. Ya betul. Alright, okay. Mungkin Mac boleh ceritakanlah pengalaman belajar dekat Kolej Risda kan, especially tentang program yang Mac ambil ni iaitu Diploma Pengurusan Landscape dan macam mana suasana belajar dekat Kolej Risda dulu. Siapa agaknya pensyarah-pensyarah yang pernah ajar Mac yang ada banyak kenangan tu kat sana? Okay, pengalaman saya, seingat saya dulu masa saya belajar tu dah lama, saya masuk 2010 sampai 2013. Masa tu Kolej Risda masih lagi belajar dalam kabin. So itu pengalaman yang saya tak dapat nak lupa sebab
kita belajar dalam kabin dengan kemudahan masa tu tak berapa nak cukup lengkap lagi lah. Tapi kita dapat belajar dalam suasana yang enjoy, happy. Dan dapat banyak jugalah buat selain daripada kita belajar teori, kita juga dapat belajar kemahiran. So dapat asah kita punya skill lah. Masa tu lecturer yang ajar saya ramai lah, termasuk dengan madam sendirilah. Madam Safi, Madam Hafizah, Madam Wani, Madam Akma, Madam Azah, Madam Rofisha. Memang ramailah, termasuk saya rasa madam-madam yang saya sebut dulu panggil Miss. So bila sekarang nak panggil madam, saya rasa macam agak ralat sikit sebab saya rasa macam kita dah biasa panggil Miss kan. Betul. Macam dulu Miss Hanan, macam Miss Akma pun saya macam masih lagi nak terpanggil dia Miss, padahal dia dah kahwin kan madam. So lecturer-lecturer tu pun saya rasa sekarang pun dah damai dan tak ada. Yang ada cuma yalah yang ada sekarang je lah. Itulah pengalaman-pengalaman saya. Kalau nak diceritakan terlalu banyak lah pengalaman yang seronok belajar dekat UCAM sebab biasa walaupun dia berada di kawasan, ialah bukan kawasan yang bandar, kawasan tapi dia quite interesting dan memang seronok lah sebab kita berdapat hirup udara segar, tak stres, kita boleh buat banyak aktiviti. So memang seronok lah. Yelah kalau nak cerita pengalaman kat sana kan risau pukul 5 petang baru kita habis kan. Alright. Kita nak tengok Facebook kita. Okay, Madam Farah kata betul, setuju sangat dengan Mac, apa yang Mac cakap tadi. Okay. Madam Siti Azhar Ghani kata Assalamualaikum Mac. Okay, lepas tu kita ada Madam Nur Hafizah Ayub. Okay, dia tepuk tangan untuk Mac. Alright. So, Madam Farawani kata, hi Mac, dia bagi emoji love, you can do it, boleh share experience kerja dekat site. Okay, nanti kita akan, kita minta Mac ceritakan experience Mac dekat site nanti. Alright, so kita ada Nur Fahmi. Hi Fahmi ni merupakan kita punya super duper senior kan. Masa tu Mac sempat berkenalan, kenal dengan Fahmi kan? Sempat saya kenal Fahmi tu. Alright. Lepas tu kita ada siapa lagi? Kita ada Miss Syuhaida Isa yang sedang menyaksikan kita. Terima kasih. Kita ada Halimi Abdul Hassan yang menyaksikan kita sekarang. Azimah is watching juga sekarang. Madam Hanan. Madam Hanan dan Cik Amir. Dia tag kawan-kawannya. Lepas tu kita ada Cik Kidir. Bagi tepuk tangan gitu. Okay. Madam Farawani kata kenangan di kabin. Ya betul. Rata-rata pelajar-pelajar yang kita tanya, alumni kita tanya, pengalaman dekat kabin tu adalah pengalaman yang agak tak boleh dilupakan lah. Sebab apa Sebab keadaan waktu tu kabin kenapa kita pelajar-pelajar terpaksa belajar dalam kabin adalah kerana waktu tu adalah waktu di mana kita menerima kemasukan pelajar yang sangat-sangat ramai dan kita tak mampu. Kita punya orang kata fasiliti, kemudahan yang ada tu tak cukup dan kita terpaksa buka kabin untuk menampung pelajar-pelajar kan. Tapi sebenarnya walaupun belajar dalam kabin, kenangan-kenangan tu memang sangat-sangat mengusik jiwa dan sangat dekat hati kan. Alright, kita ada siapa lagi Nur Fahmi dia tepuk tangan dia tepuk tangan, dia kata Azimah kata kelas malam Mac, kelas waktu malam. Okay, kita ada Alung Ajmal. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam Alung. Alung ni mungkin kita punya salah satu alumni yang kita akan bawakan nantilah satu hari nanti. Tapi Mac tak kenal sebab dia kemudian Mac dah keluar waktu tu. Alright, selepas habis belajar kan, apa yang Mac lakukan? Terus dapat kerja lepas habis belajar ataupun rehat-rehat dulu ke ataupun macam mana Mac? Okay, actually selepas je habis diploma, masa tu saya punya batch dia buat intern lepas habis maksudnya dah habis SEM 5, SEM 6 ada intern. So lepas dia habis intern 6 bulan tu, saya belum sempat lagi hantar saya punya logbook. Saya dapat panggilan untuk sambung belajar dekat UMS. Alhamdulillah. So masa tu saya student pertama untuk batch saya yang dapat sambung degree. Masa tu
memang nak pergi Kompo pun masa tu tak sempat, sebabnya bukan tak sempat. Saya sempat pergi Kompo tapi masa tu saya dah belajar dekat sana, dah belajar around 3 bulan macam tu. So saya dapat combo untuk diploma. So masa tu saya masih ingat lagi lah, sebab kita pun baru sambung belajar kan. Baru sambung belajar, so duit pun tak berapa nak cukup sebab kita kena beli tiket flight sebab saya belajar dekat Sabah. So agak jauh. So kawan-kawan saya ni sangat supportive lah. Kawan kelas saya dia cakap tak apa Mac, aku nak kau kena datang juga combo, tapi kita orang semua akan tolong kutip duit. So dia orang kutip tabung masa tu. Saya memang sampai sekarang saya masih ingat lagi. Siapa kawan-kawan ni sangat baik hati. Saya pula rasa macam nak mengalai mata ada kawan macam tu kan yang sanggup susah senang. Suraya, mesti madam ingat lah, kenal lah Suraya. Suraya lah, dia cakap tak apa Mac, kita semua akan kutip tabung, Suraya, Azimah, semualah kawan-kawan saya dia cakap, dan kita akan bagi dekat Mac untuk Mac beli tiket flight. Dan masa tu saya sangat bersyukur lah. So saya dapat lah, saya lupa berapa, tapi saya dapat beli tiket flight dan saya dapat balik untuk combo masa tu. Alhamdulillah. Itu antara satu orang kata rezeki yang tak boleh kita nak dustakan lah. Ada kawan-kawan yang baik kan, yang sentiasa bagi support, yang sentiasa ada susah dan senang kita kan. Itu sebenarnya adalah kawan sejati kan, sahabat-sahabat sejati. Mungkin sahabat-sahabat sejati sedang menyaksikan Mac sekarang ni kan. Okay. Alright. Mungkin boleh Mac ceritakanlah sekarang bekerja sebagai penyelia projek landscape kan, bersama-sama dengan syarikat Forest House Dia Berhad kan. Boleh tak Mac ceritakan macam mana rutin kerja kat sana? Okay, job scope saya untuk kerja dekat Forest House ni adalah masa mula-mula saya masuk dulu, saya masuk sebagai assistant maintenance supervisor sahaja. Lepas tu saya masuk kerja sebagai itu, and then saya banyak buat kerja maintenance sahajalah. Saya tak ada buat kerja untuk hardscape ataupun softscape lah. So saya rasa 2 bulan saya start kerja, and then saya kena tolong kawan saya. Masa tu kita orang ada buat, kalau siapa yang tahu ada iconic bridge yang dekat Elmina ni, dia punya softscape tu kita kena tanam rumput dekat area slope yang dekat jambatan ni. So masa tu kawan saya memang dia cakap, bukan kawan saya lah, maksudnya bos saya, dia cakap tak apa Nurul, awak boleh jaga maintenance, dua-dua awak boleh try juga tolong kawan saya ni untuk tanam rumput. So saya masa start pada tu saya terlibat dalam kerja-kerja projek lah. Mula-mula saya start dengan softscape dahulu. Lepas tu bila saya dah, mungkin bos saya tengok saya punya, saya tak pastilah tengok saya punya kebolehan ataupun kesungguhan saya, sebab saya kalau buat something saya memang committed, dan saya memang kalau benda yang saya suka saya akan bersungguh-sungguh. Jadi so start daripada situ saya buat projek, handle projek softscape dalam lebih kurang 3 tak silap saya, and then tiba-tiba tahun lepas bulan 2 tak silap saya, bos saya panggil, dia cakap, Nurul, saya nak awak handle projek untuk hardscape dan softscape. So dalam hardscape dan softscape tu bukan sahaja ada 2 tu, tapi ada M&E, ada kerja-kerja berkaitan dengan construction, dengan civil. So saya agak terkejut lah masa tu. So saya rasa macam, kenapa saya tak ada pengalaman. Saya cakap saya bukan cakap tak boleh, saya cakap saya takut saya mengecewakan saya punya bos, saya takut saya mengecewakan saya punya consultant masa tu. So saya cakap tapi kalau bos bagi saya peluang, bagi saya kepercayaan ni, saya akan cuba buat yang sebaik mungkin dan saya akan belajar lah, saya cakap. Dan sebabnya pembinaan landscape ni, landscape construction ni masuk dalam bidang yang buat kerja-kerja hardscape ni adalah benda yang saya memang dah impikan daripada dulu. Dulu pun saya pernah kerja dekat company lain setahun, tapi masa tu saya buat maintenance. So saya masa buat maintenance tu saya rasa macam benda tu tak mencabar. So saya suka yang benda yang challenging. Saya cakap saya tak boleh buat benda yang sama setiap hari, saya kena cuba benda yang baru. So direzekikan saya masuk company ni bagi saya peluang, bagi saya kepercayaan. So saya amat berterima kasih lah. And then bila dah start buat kerja-kerja yang melibatkan hardscape ni, memang banyaklah dia punya cabaran. So selain daripada tu, saya juga ada buat kerja macam maintenance,
bila dah habis projek saya kena jaga maintenance untuk pokok, untuk softscape, untuk hardscape. And then saya juga ada buat kerja-kerja untuk transplanting pokok-pokok besar. And then bila saya free, saya ada masa projek saya dah habis, saya juga diberi tugasan untuk jaga nursery untuk company saya. Okay. Alright, sebelum kiranya macam syarikat Forest House ni Berhad ni bukan company pertama lah Mac Ya, betul. kerja. Ni company keberapa ni? Saya jenis suka jam-jam company. Saya bukan jam sebab apa. Saya jenis suka benda yang baru. Saya suka jumpa orang ramai, jumpa orang baru. Jadi selain daripada gaji, kita nak demand gaji, kita juga fikir macam saya cakap saya nak try benda-benda yang baru. So company pertama saya, mula-mula saya habis degree dulu, saya kerja dekat Bukit Tinggi, Kolmar Tropical sebagai assistant horticulture. And then saya sempat kerja selama 6 bulan je sebab saya rasa masa tu saya tak ada career growth. Saya rasa macam saya buat benda yang benda sama dan tak interesting saya cakap. Tak mencabar lah. Tak mencabar sebab saya kan suka benda yang mencabar. So saya try lah company yang dekat Awan Saujana, company kedua saya. And then bertahan selama setahun lah. Sama juga buat kerja maintenance untuk masa dekat sana saya buat kerja maintenance jaga resident dengan jaga masa tu saya jaga The Curve, tak silap saya, The Curve dengan Kidzania. Dua tu saya jaga. Okay. Lepas tu barulah masuk ke syarikat Forest House dia Berhad. Ya, betul. Okay. So dalam pekerjaan dalam bidang yang memerlukan fizikal yang lasak ni kan selalunya didominasikan orang lelaki ni kan Mac. Tapi bagi Mac sebenarnya lebih mencabar sesuatu kerja tu lebih seronok pula kan. Kalau macam saya dia kalau kerja-kerja melibatkan fizikal tu mungkin bukanlah saya kan, tapi tidak bagi Mac. Mac rasa bila kerja tu mencabar lagi seronok kerja tu. Jadi bagaimana Mac ni lah melihat tanggapan setengah pihak yang mengatakan kerja lasak ni tak sesuai untuk kaum perempuan ni Mac? Betul ke? Saya rasa benda tu tak betul sebab saya daripada dulu lagi saya rasa macam apa je lelaki boleh buat, perempuan mesti boleh buat selagi benda tu tak melampaui batas. Selagi dia tak melanggar apa-apa, selagi perempuan boleh buat dan saya mesti kena boleh buat juga. So bila tanggapan orang cakap, alah perempuan seelok-eloknya buat kerja-kerja yang lemah lembut lah. Tak payah nak buat kerja-kerja kasar. Tapi bagi saya apa lagi mencabar tu lagi tujuan saya sebenarnya bukan nak mencabar lelaki lah. Bukan nak mencabar lelaki, kerja lelaki saya boleh buat. Tapi kita nak challenge diri kita bahawasanya kita mampu untuk buat. So segala tanggapan-tanggapan orang terhadap saya sebab saya biasalah kerja dekat site, hitam, pakai selekeh, tak bergaya. Saya cakap tak apa, dekat site kau tengok aku macam selekeh, tapi dekat luar aku akan habislah puluhan lah. Okey. Siapa-siapa yang kenal saya tahulah saya macam mana dekat site, macam mana dekat luar, macam mana. So tanggapan orang tu memang bagi saya tak valid lah. Okay, alright. Yelah orang kata beauty is in the eyes of the beholder kan. Jadi setiap kecantikan tu berbeza di mata setiap orang kan. Mungkin ada orang tengok saya ni, contoh macam saya tak cantik. Mungkin ada orang suami saya kata cantik kan. Jadi kecantikan seseorang tu berbeza mengikut mata individu yang berbeza kan. Jadi Mac pun cantik dengan kelebihan dan keunikan Mac tersendiri kan, walaupun Mac kata kerja dekat site hitam lah apa kan. Okay, alright. Hakikat berkaitan dengan jantina ni memang tidak menghalanglah kan kaum perempuan untuk lakukan kerja setanding dengan kaum lelaki kan. Macam mana Mac persiapkan dirilah untuk pekerjaan yang lasak macam ni Mac? Okay, sebenarnya saya sebenarnya dulu masa saya mula-mula start kerja, saya memang tak persiapkan apa-apalah diri saya. Saya rasa dulu bila saya kerja ni, saya hanya kerja sahajalah macam tu. So saya tak siapkan dari segi mental, fizikal. So saya macam main hentam sahaja. Macam tu lah kiranya. Tapi bila saya dah start masuk kerja dekat company, saya belajar untuk kawal emosi saya. So persiapan yang paling penting bagi saya bila kita kerja di tapak bina, kita kerja site, seorang perempuan pula,
memang emosi tu sangat penting lah, selain daripada kita punya fizikal kena kuat. Walaupun saya ni dulu saya masih ingat lagi masa saya masuk Forest House, masuk company saya sekarang, kawan saya cakap, dia tengok resume saya, bos saya tengok resume saya, dia cakap budak ni mampu ke, badan besar, gemuk, dia cakap mampu ke nak berjalan dekat site. So saya kawan saya cakap tak apa, why not we give a try, kita tengok budak ni boleh ke tak boleh. So bila saya masuk, so dia cakap rupanya Nurul ni boleh, walaupun dia agak berisi lah sikit. So bos tengok saya punya ability, kebolehan saya, so sampai sekarang lah saya masih kat sini. And then so persiapan lain tu dari segi emosi tu sangat penting lah, sebab dulu masa saya company dekat Awan Sarjana, saya sangat orang yang sangat beremosi. Saya tak pandai jaga emosi, saya cepat marah, saya marah pekerja saya. Kadang-kadang dengan bos saya sendiri pun saya cepat marah. Jadi bila saya masuk company ni, saya berubah 360 darjah. So saya tinggalkan perangai-perangai lama saya. Saya cuba jadi saya yang baru. Saya cuba jadi orang yang tak begitu beremosi, walaupun sekarang kadang-kadang saya pun agak beremosi jugalah, biasalah stres kerja kan, kadang-kadang kita pun macam nak termarah orang, nak termarah pekerja, tapi kita cuba untuk kontrol kita punya emosi lah. Orang kata kesilapan masa kita adalah guru yang terbaik untuk kita improve tu. Jadi sebenarnya pengalaman lama kita kan, mungkin Mac kata dulu beremosi kan, tapi sekarang dah tak lagi, sebabnya kita belajar, kita improve daripada apa yang silap dulu sebelum ni kan. Okey, kita bacakan komen. Daripada Madam Siti Azah kata kenangan kabin memang best. Ya, bukan hanya kenangan tu pada student saja, lecturer pun masih ingat lagi kenangan-kenangan bila masuk dalam kabin tu, bila berjalan kan. Lecturer kan kerjanya berdiri berjalan, semua dalam tu memang berdentum-tum kan, takut boboh ke hidak ada kabin ni kan. Alright, kemudian Nur Fahmi kata salute orang kerja site wanita lah. Wanita pula lagi. Wow. Thank you. Hebat betul. Miss Syuhaida Isa dia tepuk tangan dan bagi thumbs up juga. Okey, kita ada Ida Shida yang sedang menyaksikan kita. Kita ada Mimi Asri. Ni semua geng-geng landscape ni. Tak tahu lah, mungkin junior atau senior ni. Kemudian kita Fahmi kata terbaik Mek. Tengok tu. Azimah kata betul. Since first day kenal Mek, dia memang bersungguh-sungguh. Ni memang pengakuan ikhlas sahabat baik dia ni. Alright. Madam Siti Azhar kata terbaik Mek. Puan Syarina Hasnul kata bangga sangat dengan Mek. See, look. Alright. Kerja dekat site banyak benda baru kita belajar. Terbaik Mek, kata Nur Fahmi. Siti Azhar Ghani kata Mek bergaya lah, kalau nak tahu Mek ni bergaya. Hello katanya. Ya betul. Dekat site mungkin nampak selekeh. Tapi luar site see the lake. Alright. Syuhaida Isa kata a woman is like a tea bag. You never know how strong she is until you put her in hot water. Wuha, katanya. Best sangat tu. Well said, very well said. Okay, beauty is subjective. You are still Vogue, kata Madam Farah. Okay. Saya pun pernah kena marah dengan dia. Dia siapa tu dia tu? Dengan Mac lah. Siapa tu? Azimah. Kita ada Ika Syafiqah is watching. Hanan, Madam Hanan sedang menyaksikan kita. Kita ada Liza Zakaria pun alumni landscape UCAM juga kan. Satu batch ke tak tu? Liza Zakaria. Saya lupa lah, mungkin senior saya ataupun junior saya lah. Dah ingat-ingat lupa kan. Madam Hanan kata Assalamualaikum Kak Safi dan Mek. Mek, my very first student di College Rizda. Tengok. So mungkin ini adalah platform terbaik lah menghimpunkan alumni dan juga sahabat-sahabat lama, lecturer-lecturer yang pernah mengajar Mek dulu kan. Alright. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Okey, bekerja di kalangan orang lelaki kan dengan beban tugas yang sedikit berat kan, dan juga agak mencabar berbanding kalau kerja dekat pejabat kan. So, apa sebenarnya kepuasan yang Mek dapatlah dengan pekerjaan sekarang di tapak binaan ni, Mek? Okey, kepuasan yang saya dapat pertama sekali saya rasa sangat puas bila hasil kerja saya, apa yang saya buat
orang guna, orang pergi, orang ambil gambar masuk social media ataupun orang macam sebut-sebut tentang hasil kerja saya. Itu adalah satu kepuasan yang sangat maksimal lah untuk saya. Sebabnya saya sangat berpuas hati dengan apa yang saya buat. Saya rasa macam saya sangat dihargailah hasil kerja saya. Itu adalah satu kepuasan bagi saya bila orang macam contoh sekarang ni ada dekat tempat saya ni, dekat Elmina ni ada sebelum ni ada viral lah masuk dalam drama, masuk dalam TV semua. So bila orang datang saya tengok daripada jauh, saya tengok wow, ramainya orang datang tempat yang saya buat. Orang duduk, orang bersantai, berkelam bersama keluarga, meluangkan masa. So saya rasa saya happy bagi manfaat dekat orang. Itu adalah satu kepuasan untuk saya. Betul, kepuasan tu yang sebenarnya membayar penat lelah Mac ataupun kerja keras Mac dekat site kan. Selain pada tu Mac, apa agaknya faktor yang membuatkan Mac serasa seronok sangat bekerja dalam kerja pembinaan landscape ni Mac? Saya rasa macam Tuan Puteri. Kenapa tu? Kenapa rasa macam Tuan Puteri? Saya tak tahulah. Saya rasa sangat special bila kita kerja site. Tambah-tambah saya perempuan seorang je dekat site. Saya punya klip sialan semua yang jaga projek semua lelaki. So saya dikelilingi oleh lelaki. Saya seorang je perempuan. Even dekat site sekarang ni pun saya seorang je perempuan. Pekerja bawahan saya semua lelaki. Jadi saya memang ditatang macam minyak yang penuh. Macam itulah. Gitulah. Saya rasa macam sangat dominan walaupun saya perempuan. Rasa macam senang nak berurusan. Pertama sekali senang nak berurusan macam dengan saya punya subkon. Subkon saya pernah cakap macam ni, dia kata nasib baik you perempuan, nasib baik Forest House hantar perempuan. Kalau lelaki malas nak entertain. Dia cakap macam tu. So saya rasa macam wow. So kalau setakat macam belanja ke apa pun tu, itu adalah perkara biasa dah bagi saya. So saya seronok lah bekerja dengan dikelilingi lelaki, bukan sebab seronok sebab rasa macam seronok sebab kita tak payah nak fikir pasal benda-benda yang tak sepatutnya. Biasa kalau kerja dekat office, saya tak suka kerja kat office sebab satu, saya tak suka macam bergosip ke, benda-benda yang toksik saya tak suka. So saya suka kerja yang bebas, saya boleh seduh udara segar. So benda-benda macam tu yang memang itu adalah saya punya ni lah, kenapa saya nak kerja dekat site. Apa yang bagi saya seronoknya lah. Okey, kata Emma sedang menyaksikan kita ya. Assalamualaikum, rindunya dekat Mac dengan Madam Safi. Kita orang pun rindu sangat dekat awak Emma. Siapa ni? Jeffrey ni, Yatul Hakim. Alright. Okey, baik. Kita nak berehat sebentar tapi jangan ke mana-mana. Kita nak jangan lupa saksikan kita punya prelude yang kita sediakan, okey? Hai adik-adik lepasan SPM, sedang mencari tempat untuk melanjutkan pengajian yang ada menawarkan calon pintas ke peringkat degree juga 5 kredit. Ada percubaan SPM? Sertai kami program asasi sains dan program asasi pengurusan perniagaan. Wow, ada RM500 untuk anak pekerja Cirista dan juga kupon makan untuk yang berkelayakan. Dengan fasiliti yang lengkap dan asrama yang selesa, cuma RM50 sebulan. Jangan lepaskan peluang, layari www.ucam.edu.my.
Tempatan SPM sedang mencari tempat untuk melanjutkan pengajian yang ada menawarkan calang pintas ke peringkat degree juga 5 kredit. Ada Okey, kembali kita semula ke Pep Talk with Madam Safi. Okey, kita ada ni Cik Farid, Cik Muhammad Farid tanya, Elmina Central Park ke? Wow, betul ke Elmina Central Park? Ya, betul. Elmina Central Park. Memang saya buatlah Elmina West dan Elmina East, dua-dua tu. Wow, kata Cik Farid, wow sangat. Okey. Alright. Kalau kita tengok kan, saya tengok Facebook ataupun media sosial Mac ni selalu share pengalaman-pengalaman Mac siapkan projek-projek landscape yang memang wow sangat hasilnya. Bak kata Cik Farid tadi. Boleh tak Mac share sikit antara projek-projek yang Mac pernah handle? Okay, projek-projek yang saya pernah handle actually untuk hardscape, both hardscape dengan softscape baru 3. First kali yang dekat dengan Iconic Bridge tu lah, itu dekat Elmina West, dia panggil Iconic Landing Plaza. Yang tu saya buat parking, saya buat premix, saya buat ada softscape sikit lah, and then saya ada buat sitting area juga, ada buat adalah kerja-kerja hardscape yang saya buat kat situ. So untuk saya punya second project itu adalah secara tak langsung sebenarnya, sebabnya kawan saya punya clips, dia engineer sebenarnya. So dia berhenti. So saya diberi tugas untuk ganti dia. Masa tu saya pun agak terkejut juga sebab yang di projek dia ni more on banyak kerja-kerja berkaitan dengan civil, banyak kerja berkaitan dengan mechanical, civil. So saya rasa macam boleh ke saya ni, sebabnya saya tak ada experience, saya tak ada pengalaman. Saya cakap saya baru je start, boleh ke saya handle? Tapi bos saya cakap tak apa, you boleh. You tak faham, you boleh tanya saya, boleh tanya saya punya ada assistant saya lah dekat site, ada worker saya yang saya boleh tanya. So itu adalah projek kedua saya. Kalau pergi dekat Elmina East, kalau tengok dekat saya gallery tu, ada nampak pokok Rulia simplex yang warna purple tu. Itu adalah memang daripada memang tim saya yang siapkan. And then ada kalau pergi dekat satu lagi dekat area yang roundabout tu, itu pun tim saya yang siapkan. Ada plaza kiri kanan, itu ada structure lah, melibatkan structure, itu pun memang tim saya yang buat. Di lead oleh saya lah. So sekarang ini yang saya tengah buat ini adalah projek ketiga saya lah, kiranya ketiga lah. So sama juga macam yang saya buat yang first tu, saya buat drainage, saya buat parking, saya buat plaza, saya buat walkway, saya buat planter box, and adalah item-item lain yang berkaitan dengan hardscape. And then softscape pun sama, saya akan buat jugalah. Mesti Mac rasa happy kan bila tengok orang kata hasil-hasil kerja yang very, orang kata Instagrammable, orang kata orang yang cantik, yang boleh menjadi tarikan orang ambil gambar dan sangat-sangat Instagram punya orang kata boleh share dekat Instagram kan, Instagrammable punya site kan. Mesti rasa happy, rasa bangga dengan hasil kerja bila orang gambar kan. Alright. Selain kita dah dengar cerita menarik-menarik kan tentang kerja Mac dekat site ni kan. Kita nak tanya cabaran-cabaran tu. Ada tak cabaran-cabaran yang Mac hadapi sepanjang berkecimpung dalam pekerjaan yang dikelilingi oleh kaum lelaki ni, Mac? Oh, sangat banyak cabaran. Apa agaknya cabaran tu? Okay, cabaran pertama yang saya mula-mula rasa bila saya tak nak ceritalah yang masa saya jaga maintenance. Saya cerita yang sekarang lah bila saya jaga projek. Cabaran dia, saya memang bukan basic daripada landscape architecture, bukan basic daripada civil, tapi saya kena buat benda-benda macam tu. So itu adalah sangat mencabar bagi saya, sebab kadang saya ingat lagi first project saya punya consultant minta saya buat setting out. Saya tak tahu. Saya cakap, alamak, macam mana saya nak buat setting out ni, saya tak tahu. Saya rasa macam sangat bodoh lah masa tu. Saya fikir, saya cakap, kalau saya tak belajar, kalau saya tak ambil tahu, mesti saya rasa macam saya menyusahkan orang, saya memalukan company saya. So saya ambil inisiatif untuk belajar, untuk cuba faham, dan cabaran-cabaran tu saya cuba atasi sampailah hari ni.
lagi dari segi cabaran lain macam sebab kita perempuan, kita nak kena handle machineries yang berat-berat, kita nak kena deal dengan supplier, dengan subcon, semua tu so deal dengan lelaki yang bukan bukan saya punya forte lah, senang cerita. So cabaran-cabaran tu memang saya kena hadap lah. Sebab kadang supplier saya datang hantar barang dekat site pun kadang-kadang Dek, jom teman abang pergi minum. So kita macam alamak, kalau saya tak bertegas ataupun saya tak ni, saya mungkin akan macam hanyut macam tu. So saya cuba macam cuba jadi profesional lah. So cabaran-cabaran lain yang paling mencabar adalah communication skill lah. Sebabnya kita nak handle manusia bukan senang. Perkara yang paling susah sekali kita nak buat adalah handle manusia. So saya memang kena handle foreigner worker 100%. So benda tu sangat mencabar. Pernah juga saya dapat workers yang memang tak tahu bahasa Melayu langsung. Memang tak tahu bahasa Melayu, tak tahu bahasa Inggeris. Macam ayam dan itik lah kiranya. Ya, betul. Kadang saya geram tau. Saya nak suruh contoh, saya cakap siram ataupun saya cakap ambil weeding. So dia tak tahu. Sampaikan saya terpaksa buka Google Translate, saya buka YouTube, cari belajar bahasa dia orang. So sekarang kalau contoh saya bagi satu perkataan je lah, saya cakap pani. Pani tu siram. So dia dah tahu, okey pani, air, mesti kena siram. Kalau saya cakap weeding ke apa, weeding tu dalam bahasa Bangladesh gas. So saya cakap gas. So dia dah tahu, dia dah kena weeding. So communication tu sangat penting lah. Satu lagi, kita nak handle pekerja ni bukan senang. So sebab kita deal dengan emosi kan. Sebab saya masih ingat lagi saya punya superior cakap pekerja ni walaupun dekat site, dekat tempat kerja, dia bekerja teruk macam mana sekalipun, dia cuci longkang ke, dia buat kerja-kerja yang teruk lah. Tapi bila dia balik rumah, dia still lagi manusia, dia still lagi ayah, dia still lagi anak, dia still lagi abang kepada keluarga dia. So saya kena respect. So benda tu yang paling saya macam saya ingatlah sampai sekarang. Sebab dulu saya suka bebel dekat pekerja saya, padahal saya bebel pun dia bukan faham pun. Dia tak faham pun, masuk sini keluar sini. So dia tak faham, saya tukar cara lain. Saya cakap okey, saya nak kena guna psikologi. So saya ubah saya punya skill communication dengan saya punya pekerja, macam mana nak cakap supaya dia orang bukan takut dengan kita, tapi dia respect dengan kita, dia buat apa yang kita suruh. Itu adalah cabaran-cabaran dia lah. Dan selain daripada itu, ada jugalah saya punya workers ni kat sini ajak saya kahwin lah, ajak saya keluar lah, banyak kali lah saya kadang-kadang subcon saya lah ajak saya pergi minum, ajak saya nak belanja tu, nak belanja ni. So itu adalah cabaran-cabaran yang saya terpaksa kena tepis awal-awal. So saya kena setkan limit supaya saya tak melampaui batas. So saya kena set boundary tu, dan dia pun tak melampaui apa yang saya dah setkan. Itu cabaran-cabaran yang saya kena hadap lah. Okey, besar cabaran tu sebenarnya. Orang kata cabaran menguruskan manusia ni memang sangat mencabarkan dengan sikap dan juga attitude yang berbeza ni kan, Mek. Kalau Mek berjaya tu memang kita salute lah, hebatnya Mek ni kan. Kita nak baca sikit komen daripada viewer kita. Kita tengok Siti Noridah kata Assalamualaikum, salam. Hebat kata Afzan Muslim. Okey, hebat tu. Kemudian Madam Farah pun kata hebat Mek, bangga rasa. Tengok tu dengan Madam Afzan pun bagi emoji love yang comel ni. Terima kasih bagi emoji comel untuk kami. Katanya cabaran wanita dalam bidang yang dimonopoli lelaki, strong will Mek. Betul tu, betul. Madam Azhar kata bangga sangat dengan Mek. Mek berjaya buktikan lepasan Kolej Risda mampu berjaya di luar sana. Betul. Ya, betul. Graduan ataupun alumni Kolej Risda bukan kaleng-kaleng orangnya kan. Madam Aida Nordin kata hebat, boleh jemput Mek untuk subjek landscape engineering tak? Boleh tak? Ini ada pertanyaan ni. Alamak. Boleh agaknya? Saya masih dalam proses pembelajaran lagi. InsyaAllah one day bila ilmu saya dah rasa macam saya boleh sharing untuk orang, insyaAllah saya boleh.
Betul-betul. InsyaAllah bila ilmu tu disampaikan kepada orang, dia punya berkat tu lebih tinggi kan, dan lebih Ya, banyak betul. manfaat kalau orang yang dengar, yang belajar tu gunakan pahala yang berterusan untuk Mac juga kan. Ya, betul. Okey, kita ada Madam Aisyah Ozi yang sedang menyaksikan. Kemudian Cik Nurul, nanti boleh buat vertical garden kat Singapura tu ya? Vertical garden. Vertical garden. Oh, saya pernah buat dulu. Pernah buat Cik Farid, kata Nurul, kata Mac ni pernah buat vertical garden. Nanti mungkin boleh juga buat dekat College Risda nanti, boleh ke? UCAM lah sekarang kita, College University of Science kan. InsyaAllah kalau berkelapangan, ada masa, ada peluang, insyaAllah boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, kita teruskan soalan. Okey, kalau kita tahu kan bekerja dekat site ni terpaksa duduk dekat bawah terik matahari berjam-jam, dan kita tahu persekitaran kat site kotor, berdebu kan, yang merupakan perkara yang tak boleh nak dielakkan lah kalau kita kerja dekat site kan. Adakah kita kena sentiasa bersedia Mac secara fizikal, mental dan emosi untuk hadapi semua ni? Ada tak yang menasihati ataupun nasihatkan Kak Mac lah supaya cari kerja yang lebih feminin sikit? Okay, sebenarnya kerja dekat site ni sangat mencabar lah. Dia memang sangat mencabar. Satu, you kena berdiri dekat bawah cahaya matahari daripada pukul 8 sampai pukul 5. Itu belum campur OT lagi. Belum campur yang kena kerja lebih masa lagi. Kalau kerja lebih masa pula mungkin sampai pukul 10 malam. Saya pernah kerja juga sampai pukul 1 pagi, and then saya juga pernah kerja sampai pukul 5 pagi. So benda-benda macam tu memang kita kena get prepared. Kita kena prepare kita punya physical, mental, emosi, semua kena prepare. Dari segi emosi pula itu sangat penting lah. Macam saya cakap tadi, kita tak boleh nak jadi orang yang cengeng. Kalau engkau cengeng, engkau tak boleh nak kerja dalam bidang pembinaan lah, bidang construction ataupun kerja dekat site. Sebab biasa kita nak cari orang yang betul-betul tegas lah, orang tegas, orang yang berkaliber, bukan orang yang malas lah nak turun site. Lepas tu nak turun site mesti nak kena pakai kasut tinggi, nak kena pakai payung, nak kena make up. Itu adalah, lupakan semua tu. Memang kena lupakan. Kalau nak kerja dekat site memang kena get ready untuk berpanas, untuk hitam ke memang kena get ready. Memang kena betul-betul bersedia lah dari segi benda-benda macam tu. Okey, baik. Mungkin ada setengah orang yang menyatakan yang bila seorang perempuan tu bekerja di kalangan orang lelaki kan, nanti kena bully lah apa kan. Kalau berlaku situasi macam ni, apa yang patut kita buat ni Mac? Pernah tak Mac kena bully dekat site? Pernah ke tak ya? Dibully secara directly saya tak pernah lah kot. Tapi biasalah, macam kita kerja dikelilingi lelaki, saya berkawan dengan saya punya clips yang driver, pekerja, saya punya saya panggil ketua lah, kepala lah. Bawah saya ni ada kepala, dan dikelilingi lelaki-lelaki macam saya punya klip yang sama macam saya, supervisor untuk projek, semua lelaki. So diorang sembang bukan sembang biasa-biasa, sembang yang agak ni jugalah. So bila saya contoh kalau dah melibatkan saya cuba nak elak. Saya cakap kau tak sepatutnya cakap macam ni, kau kena hormat sebab aku perempuan. Walaupun aku seorang perempuan kat sini, kau kena hormat aku. So saya cuba elak dan saya cepat-cepatlah lari supaya ataupun ubah topik supaya tak ada berlaku benda-benda macam tu lah. Tapi kalau dari segi emosi pula, saya rasa saya banyak dibuli dari segi emosi sebenarnya. Sebab biasalah kita kerja dekat site, sebenarnya tak semestinya kita ni sentiasa kuat. Maksudnya ada juga part-part yang macam contoh kita nak kejar deadline. So bos kita dah tekan-tekan kita, cakap okey, dulu kau kena buat cepat juga. Padahal kita dah cuba sehabis baik mungkin. Pernah satu kali tu saya menangis 1 minggu. Setiap hari menangis 1 minggu. Kenapa tu? Berhari-hari. Nangis sebab saya stres, sebabnya nak kejar progress, sebab saya nak kejar CPC tapi kerja dekat site masih banyak lagi. So saya dikejar kiri kanan, saya rasa stres, saya cakap saya tak boleh nak handle benda ni. Habis di projek ni saya nak resign, saya cakap. Dan saya sempatlah masa tu hantar resign letter
Okey, hantar. Hantar result letter sebab saya betul-betul Okey. stres dan saya rasa saya tak boleh nak handle, saya nak tukar bidang kerja lain. Tapi sebenarnya and then akhirnya saya tarik baliklah surat tu. Saya tarik balik result letter tu, saya fikir balik, saya cakap saya tak boleh macam ni. Kalau saya nak teruskan dalam bidang ni, saya kena jadi kuat. Saya kena jadi firm. Saya tak boleh jadi macam ni, saya tak boleh lemah. So saya sekarang lah masih bekerja lagi dalam bidang ini. Alhamdulillah. Jadi kekuatan yang Mek ada ni sebenarnya memberi inspirasi lah kepada ramai orang, terutama kaum-kaum wanita di luar sana tu kan. Okey, memang hebatlah Mek. Kita tengok dekat dalam komen-komen kan memang kuat kuat mental, fizikal Mek. Betul-betul. Mek, saya pun pernah nangis kat site. Kata Fahmi pun kata pernah nangis kat site. Betapa orang kata kan bebanan dia punya tekanan yang dihadapi oleh orang-orang yang kerja dekat site tu memang kita tak boleh nak sangkal lagi lah kan. Hanya orang yang kerja dekat site tu boleh faham keadaan macam mana kerja dekat site tu. Semestinya orang-orang yang kerja dekat site ni memang orang yang kuat dia punya mental dia. Madam, Ya. saya nak minta maaf sebab sekarang waktu lunch time untuk saya punya pekerja. Ya. Bising sikit, diorang nak ambil diorang punya makanan and then diorang pergi makan dengan senyap lah. Okey, baik, tak ada masalah. It's okay. Kalau diorang ada nak join pun boleh masuk dekat dalam tu. Mungkin boleh perkenalkan. Sekejap, saya perkenalkan saya punya saya punya assistant lah kat site ni. Siapa tu? Mana Roy? Roy mana? Dah longkang. Alamak, dia dekat site lagi. Okey, tak apa. Sekejap saya bagi tahu diorang. You orang akan makan dekat sini ke? Makan kat sini ke macam mana? Saya belum habis lagi. Boleh tak makan dekat sana? Boleh Sorry, maaf. It's okay, never mind. Tak apa. Memang tengah waktu bekerja kan sekarang ni. Sebab diorang tengah waktu makan tengah hari kan. Ya. Boleh tapi senyap. Okay. Alright. Boleh teruskan. Kita teruskan Okay, alright. Kita nak down memory lane kan. Cerita pasal masa Mek belajar dulu lah. Macam mana Mek melihat lah apa yang Mek belajar dekat Korea Rista dulu membantu dalam bidang Mek, dalam kerja Mek sekarang ni? Korea Rista memang walaupun cuma diploma, tapi bagi saya apa yang saya belajar, ilmu yang saya belajar dari segi ilmu saya cakap memang ada sedikit sebanyak membantulah saya dekat site. Waktu kerja memang membantulah selain daripada ilmu-ilmu insaniah lain macam daripada sifat kepimpinan, cara saya bercakap, cara saya berpimpin. Itu sedikit sebanyak juga membantu saya untuk saya kerja sekarang lah. Dan saya takkan mungkin lupa Korea Rista sebab bukan kerana Korea Rista, siapalah saya kat sini. So saya sangat mengingati Korea Rista, saya sangat menghargai apa yang saya belajar dulu sampailah sekarang. Saya masih menghargainya dan saya pun masih keep in touch dengan semua lecturer dekat sana. Dan saya takkan lupalah di mana saya berada sekarang adalah kerana saya yang dulu. Itu adalah benda yang saya tak boleh nak lupa lah. Betul. Dan kita selaku pensyarah-pensyarah, pensyarah-pensyarah mewakili pensyarah-pensyarah landscape di Korea Rista sangat-sangat berbanggalah dengan alumni yang hebat seorang ni kan. Takkanlah hebat sangat pun. Sangat hebat. Sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Alright, Mek. Kita nak tahu lah antara apa agaknya kelebihan dan kekuatan yang Mek belajar ni bila berada dalam sektor yang didominasikan oleh lelaki kan. Apa yang best, apa yang kelebihan yang dapat Mek belajar? Kelebihan yang saya dapat belajar itulah kita dapat buat kerja yang lelaki tak boleh buat. Bukan lelaki tak boleh buat. Maksudnya kerja yang lelaki boleh buat, kita boleh buat. So saya sebenarnya banyak belajar menjadi seorang yang sangat independen. Bila kita belajar jadi independen, belajar urus, handle benda-benda yang susah, so kita jadi kuat.
Boleh contoh macam saya cerita sikit lah pasal site saya pagi tadi. Pagi Okey. tadi hujan lebat and then saya punya site ni penuh lah dengan air banjir sebabnya kita sekarang tengah buat drainage, tengah buat longkang. Jadi saya fikir, saya cakap okey tak apa, cabaran-cabaran macam ni saya kena hadapi dengan tenang. Saya tak boleh melatah, saya kena fikir solution yang terbaik untuk saya punya masalah ni. So itu adalah saya cakap pengajaran dan kelebihan lah yang saya belajar bila dekat site. Saya dapat handle masalah, saya boleh jadi independent. Macam contoh, biasa bos saya akan cakap, Nurul you handle sendiri. Nak kena handle dengan, nak kena liaise dengan consultant ke, dengan subcon ke, dengan supplier ke, you kena handle sendiri. So saya rasa macam diberi kepercayaan dan rasa sangat macam independent lah. Sebab kita perempuan kadang kita pun ada benda yang kita tak boleh nak buat, tapi kita sebenarnya bila kita try, kita boleh buat sebenarnya. Betul, tak cuba tak tahu kan? Tak cuba tak tahu. Okey, kita tengok. Kita Luqmanul Hakim sedang menyaksikan kita. Kata Madam Rofisha, Mek kirim salam bos awak Hartini Yusof. Kenal ya Mek? Itu saya punya site admin yang buat documentation. Okey, alright. Okey, soalan seterusnya. Nasihat Mek lah kepada adik-adik dekat luar sana kan, especially yang girls tu kan, mungkin risau untuk bekerja dalam sektor pembinaan ni Mek. Okey, nasihat saya satu je yang saya masih pegang sampai sekarang. You have to be proud of yourself. You kena bangga dengan apa yang you buat. You kena bangga dengan pencapaian yang you dah buat. You kena berusaha keras. You kena buat orang percaya dengan you. Kalau orang tak percaya dengan you, susah untuk you pergi jauh. So untuk buatkan orang percaya dengan you tu bukan senang, bukan perkara yang mudah. So untuk buatkan orang percaya dengan kita tu banyak liku-liku dan perjalanan yang kita kena hadap. So bila once orang dah bagi kita kepercayaan tu, kita kena betul-betul pegang dan kita kena jalankan dengan betul-betul terbaik lah. And then kalau betul-betul nak masuk dalam bidang pembinaan landscape ni, bidang yang agak mencabar ni, kena bersedia daripada segi mental dan fizikal lah. Kena bersedia nak hitamkan kulit, kena bersedia untuk menangis setiap hari ataupun stres ataupun orang kacau waktu kau cuti, orang kacau waktu tengah malam nak tidur pun orang kacau. Itu memang kena sangat bersedia nak handle pekerja general worker. Itu adalah sangat penting lah. Dan saya nak pesan dekat adik-adik semua, pilihlah, buatlah benda yang kita suka. Cari kerja yang kita suka, jangan cari kerja bukan semata-mata kita nak dapatkan gaji. So bila kita buat benda yang kita suka, kita akan rasa enjoy dan kita akan rasa keberkatan dekat situ. So bila diberi tanggungjawab, diberi tugasan, buatlah yang sebaik mungkin. Cuba jadi orang yang bertanggungjawab dan committed dengan kerja kita. Sebab saya memang daripada dulu memang saya orang yang sangat committed dengan kerja saya, walaupun saya tak diberi kelebihan-kelebihan macam diberi bayaran yang setimpal atau tak. Yang penting saya fikir, saya cakap tak apa, saya nak belajar. So yang lain-lain tu biar bos saya nilai saya. Itu yang saya memang ingat sampai, memang saya pegang lah benda-benda macam tu. So itulah nasihat saya kepada adik-adik, kalau nak try. Tapi kalau nak join team saya, insyaAllah mungkin kalau nak internship ke, saya boleh ajukan dekat bos saya. Mungkin boleh try lah. Kan, mana tahu LI dekat situ, internship kat situ boleh diserap kerja kan? Mungkin boleh sebab bos saya sangat baik. Itu saya cakap. Bos saya sangat berlemah lembut. Saya sangat respect bos saya dan saya memang punca utama saya tak masih lagi dekat sini sebab saya punya bos. Sebab saya sangat menghargai apa yang bos saya bagi dekat saya dan buat untuk saya, bagi peluang dekat saya, percaya saya. Yelah, bukan projek harga ratus-ratus ribu tapi juta-juta. Itu bukan benda yang senang dan untuk saya benda yang susah sebenarnya. So benda-benda macam itulah yang saya masih lagi bertahan. Saya sebenarnya kagum setiap butir ayat yang keluar daripada mulut Mek ni kan, sangat mature dan sangat-sangat orang kata wow lah kan, jawapan yang keluar daripada alumni Korea Risda ni kan. Okey,
Kalau kita ikutkan kan UCAM ni adalah merupakan satu-satunya institusi institut pengajian tinggi lah yang menawarkan program diploma dan ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan landscape kan. Kalau kita tengok IPTA yang lain semua yang menawarkan bidang seni bidang landscape kan. Bagaimana Mek melihatlah potensi graduan-graduan landscape UCAM ni dalam pasaran kerja dekat luar sana tu Mek? Okey, sebenarnya kan saya sebenarnya sangat berbangga jugalah saya ni alumni daripada UCAM sebab mana-mana saya pergi bila saya tanya daripada mana UCAM. Oh, rupanya daripada UCAM. Maksudnya company mana sekalipun atau siapa yang saya kenal mesti daripada UCAM. So saya rasa UCAM ni sebenarnya dah lahirkan memang ramai graduan yang sangat hebat dan berkualiti lah. Memang UCAM ni satu universiti, satu tempat untuk memang betul-betul nak belajar, nak cari ilmu yang memang sangat-sangat bermanfaat lah bagi saya sebab ialah macam pengurusan landscape dia bukan, bagi saya dia bukan tergantung kepada satu benda je. Dia bukan fokus kepada satu benda je. Dia banyak cabang. Daripada pengurusan landscape tu kita boleh kerja macam-macam bidang. Macam saya sekarang lah, daripada softscape kepada hardscape. So benda-benda macam tu sebenarnya memang baguslah bagi saya. Selain daripada sekarang saya dengar Kuala Risda pun UCAM dah membangun, dah ada Dewan Chancellor sendiri. So saya sangat macam rasa wow lah. Saya pun tak sempat nak merasmikan bangunan chancellery tu. Bila saya tengok student-student dapat belajar dekat dalam bangunan chancellery tu, saya rasa macam wow, hebatnya sekarang UCAM. Memang patutlah kalau siapa yang rasa dia nak belajar dalam bidang landscape, nak belajar, nak tahu, dia boleh pilih Kuala Risda lah. Lagipun sekarang Kuala Risda pun dah ada degree, dah ada asasi. So memang membuka peluang lah kepada adik-adik dekat luar sana. Okey, alright. Soalan yang terakhir Mek. Kenapa adik-adik yang mungkin yang tengah-tengah tercari-cari kan tempat nak sambung belajar kan, kenapa diorang perlu jadikan College Universiti Agrosains Malaysia ni sebagai destinasi pengajian utama diorang Mek? Macam saya cakap tadilah, saya rasa memang sebabnya macam ni, macam saya dulu, saya nak sambung dekat universiti awam tapi tak lepas sebab result saya tak berapa baik. So saya pilih Kuala Risda sebagai saya punya pilihan kedua sebab senang, bila kita apply terus dapat. Dan syarat-syarat yang Kuala Risda yang letakkan pun memang senang. Selain daripada tu juga selain daripada kita belajar teori, kita juga dapat belajar skill, belajar kemahiran, belajar macam mana the real working world sebenarnya benda yang kita tak tahu tapi kita dapat tahu. Maksudnya macam saya dulu saya belajar masa saya sambung degree dekat UMS, saya tak diberi keistimewaan macam Kuala Risda, saya belajar kat Kuala Risda. Contohnya macam saya nak kena belajar sendiri, saya nak kena buat research sendiri, even slide pun memang lecturer tak bagi. Kalau bagi pun memang kita kena minta dulu. Tapi Kuala Risda memang senang cerita memang disuap lah. So benda tu agak masa saya belajar dulu saya rasa memang agak senang lah. Memang lecturer pun semua baik-baik. Memang sangat membantulah selain daripada semua yang daripada background yang sangat-sangat hebat. Macam yelah semua yang hebat-hebat lah. So memang adik-adik semua kalau rasa nak sambung belajar better pilihlah UCAM sebagai tempat untuk belajar. Okey, sebenarnya daripada perbincangan kita hari ni kan, sebenarnya saya banyaklah belajar daripada Mek kan, apa yang penting dalam orang kata dunia pekerjaan kan, especially pekerjaan yang lasak ni kan, selain daripada kena kuat mental dan juga fizikal kan, orang kata kuat kena tahan maki kan, tapi betul. Kemahiran komunikasi tu pun penting juga kan, especially berdepan dengan orang-orang, tak kisah orang bawahan ataupun yang klik sama level dengan kita ataupun dengan ketua, percakapan kita pun perlu baik, perlu dijaga supaya tak menyakitkan hati orang lain kan. Betul. Sebab kita nak kerja lama kan, jadi apa bibit-bibit kata yang keluar daripada mulut kita pun juga merupakan salah satu
perkara penting yang kita perlu tekankan dalam hidup kita sehari dalam pekerjaan kita untuk untuk menghasilkan orang kata persekitaran kerja yang harmoni. Betul tak, Mac? Betul. Alright. Okay. So kalau ikutkanlah kan dalam pekerjaan yang lasak macam ni sebenarnya kita tengok kepentingan perempuan ataupun wanita ni semakin meningkat sebenarnya, dan orang kata wanita ni sering dapat memberikanlah sentuhan lembut berbanding dengan lelaki kan, dan ada kalanya lebih mujarab, orang kata sentuhan perempuan ni lebih mujarab, membuat orang lain lebih menerima cadangan dan juga arahan berkaitan dengan kesihatan, lebih-lebih lagi dalam dunia pendidikan, Mac, kan? Betul. Kan, okey. Jadi kerja lasak di tapak binaan, padahal Nurul Hayati dah pun buktikannya kan. Kalau Mac boleh, adik-adik dekat luar sana pun boleh. Jadi sebelum mengundur diri, mungkin ada kata-kata akhir daripada Mac kepada semua penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kita hari ini, Mac. Okay, saya rasa sangat berbesar hati lah sebenarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Madam Wani yang selalu support saya. Saya selalu juga WhatsApp bermesej dengan Madam Wani, dengan Madam Akmal. Dia orang selalu support saya, selalu bagi nasihat lah. Dan saya pun masih ingat lagi lah kata-kata diorang masa belajar dulu dekat dalam kelas, apa yang diorang pesan, apa yang diorang bagi tahu. Nasihat-nasihat yang sangat berguna lah. Saya memang sangat berterima kasih kepada seluruh warga UCAM kerana menjemput saya hari ini, sebab saya rasa saya tak layak lagi untuk bercakap sebab saya masih lagi orang cakap kalau ni masih junior lagi, belum lagi cukup pengalaman. Saya baru sangat lagi start bekerja. So saya rasa sangat berbesar hati dan berterima kasih. So untuk adik-adik kat luar sana, saya nak nasihatkan, jangan putus asa. Jangan give up, jangan putus asa. Jadikan cabaran tu adalah satu titik mula untuk kita jadi yang terbaik. Maksudnya segala cabaran-cabaran yang kita hadap itu sebenarnya lagi boleh mematangkan kita, lagi kita banyak belajar, kita dapat tahu banyak benda. So bila dah berhadapan dengan betul-betul dalam dunia pekerjaan yang sebenar, bekerjalah dengan penuh ikhlas dan dengan committed lah. Jangan bekerja sambil lewa dan hargai setiap apa yang orang buat untuk kita. Itu memang saya sangat pegang sampai sekarang dan saya sangat berterima kasih. Saya nak terima kasih juga, saya tak tahu bos saya tengok ke tak ni, saya punya superior tengok ke tak. Saya sangat berterima kasih dekat bos saya, Mr. Raymond, Encik Fendi, Mr. Kwek, saya punya side admin, Puan Hatini, Kak Tini. Saya sangat berterima kasih. Dia orang memang sangat membantu saya, dan juga saya nak terima kasih juga dekat saya punya konsultan daripada JRD, Encik Mustafa. Saya tak tahu dia tengok ke tak, dia cakap semalam dia nak tengok saya. Dia memang sangat membantu saya dekat start, daripada saya zero sampai sekarang saya boleh handle sendiri. Saya memang sangat berterima kasih dan sangat tak tahu nak cakap apa. No words can describe how feel I am now. Memang saya betul-betul sangat terharu dan berterima kasih lah. Tanpa diorang semua, tanpa orang-orang di belakang saya, macam mak ayah saya tak support saya, siapalah saya sekarang, dan juga lecturer-lecturer dari UCAM lah dan kawan-kawan semualah. Banyak kalau nak sebut. Alright. Okay. Dah banyak kan kita borak bersama dengan Mac hari ni kan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Mac atas kesudian hari ni kan. Waktu tengah kerja pun sudi luangkan masa dengan kita kan. Sampai dah berpeluh ni, sorry lah. Panas. Okay. Dan saya haraplah semoga perkongsian ini dapat sebenarnya buka mata, bagi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana, dan saya doakan agar Mac terus maju di masa-masa akan datang dan teruskan usaha mempercantikkan, memperindahkan persekitaran landscape di Malaysia, dan semoga Mac berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Terima kasih Mac. InsyaAllah mana tahu ada rezeki kita jumpa lagi dalam Pep Talk with Madam Safi, Mac. InsyaAllah, amin. Doakan saya. Saya sebenarnya nak ambil ni ISA certificate untuk arboris. So doakan untuk saya. InsyaAllah, saya dapat ambil. Itu adalah saya punya impian dan cita-cita saya lah. Okey, insyaAllah semoga yang menyaksikan
pun mendoakan kejayaan Mek dalam exam tu nanti. Okey ya Mek? Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi Mek. Okey, bye-bye. Alright, bye-bye. Bye. Alright, okey. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mek ataupun Nurul Hayati binti Muhammad. Okey, dan untuk makluman adik-adik dekat luar sana, pengambilan pelajar kemasukan Disember 2021 telah pun dibuka dan saya nak maklumkan bahawa UCAM turut menawarkan pakej potongan istimewa untuk kemasukan Disember 2021. So apa yang istimewanya tu, kita nak bagi apa? Kita nak bagi diskaun 50% yuran pendaftaran. Sepatutnya bayar 500, you all hanya perlu bayar RM250 sahaja. Okey. Kemudian sijil profesional eksekutif halal secara percuma. Okey, kita nak bagi juga power bank secara percuma bagi pendaftaran pelajar Disember 2021 dan kita nak bagi percuma juga. Percuma apa tu? Percuma yuran pengajian program asasi sains dan asasi pengurusan perniagaan selama setahun. Okey, yuran itu percuma setahun sebelum adik-adik melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana muda di UCAM. Alright, dan kita nak bagi tahu yang asrama kita, sewaan asrama adalah sangat-sangat rendah dan kita nak tawarkan diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Risda, UCAM dan juga lepasan Kolej Vocational. Okey, dan sekiranya adik-adik adalah anak pekebun kecil Risda, kita nak bagikan diskaun 20% yuran pengajian dan sekiranya adik-adik yang mengikuti program ijazah sarjana muda kita dan tamat dengan CGPA 3.5 ke atas akan diberikan wang tunai derma siswa sebanyak RM2,000 secara one off. Okey. Dan juga insentif RM500 dan juga kupon makanan kepada adik-adik yang layak. Okey. Dan selain daripada itu, UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang ingin meningkatkan lagi peluang kerjaya dan terdapat mood separuh masa dan juga sepenuh masa. Dan antara program ditawarkan adalah seperti Executive Program in Agriculture Advanced, Plantation Management Advanced, Landscape Management Advanced, Leadership and Management Advanced, Human Resource Management Advanced dan juga program Eksekutif Pengurusan dan Pembangunan Luar Bandar Lanjutan. Jadi kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari tempat untuk melanjutkan pelajaran, UCAM semestinya adalah pilihan yang terbaik. Dan kepada mereka yang nak mempertingkatkan lagi, anda punya orang kata apa? Meningkatkan lagi peluang kerjaya, bolehlah mendaftar untuk program-program eksekutif yang kita tawarkan. Dan jangan lupa, jangan lepaskan peluang, layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan untuk mendaftar untuk menjadi sebahagian daripada warga UCAM. Dan akhir sekali sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada followers UCAM Official yang stay hingga habis live ni dan jangan lupa untuk terus menyokong kami di live-live akan datang. Sekian. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pep Talk with Madam Safi setiap hari Sabtu jam 11 pagi minggu depan. Bye. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all
Pep Talk with Madam Safi setiap Sabtu jam 11 pagi bersama dengan alumni Kolej Risda dan Kolej Universiti Agroscience Malaysia dengan pelbagai kisah yang menarik yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa saksikan. Bye! Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring was like on Jupiter and Mars. In other words, Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.